Dan kalau kita lihat ketika sebelum pilihan raya, mereka mengatakan bahawa investment yang dibuat oleh 1MDB di TRX adalah satu lubang besar, sebab masa itu belum siap. Tetapi bila TRX siap, ataupun apa yang dipanggil sebagai hub kewangan antarabangsa di TRX siap, kita lihat kenyataan daripada orang yang kata ianya satu lubang besar itu, Lim Guat Eng sendiri mengatakan bahawa TRX boleh menjana pendapatan 40 bilion. Tuan-tuan, maknanya kalau 40 bilion tu campur dengan 16 bilion yang dibayar oleh Goldman Sachs, belum lagi settlement yang dibuat oleh M-Bank, belum lagi settlement yang dibuat oleh banyak pihak, belum lagi denda-denda, belum lagi Rohana Rozhan yang telah pun mengugut tim Lesnar. Kalau tak beritahu, kalau tak bagi dia rumah bernilai 10 juta US dollar, rumah ni pun dah dipulangkan kepada SPRM, dia akan melaporkan tentang penglibatan tim Lesnar membantu Jolo untuk menyeleweng duit 1MDB. Tak ada pun dia ugut nak dedahkan bahawa Najib terlibat. Tak ada tuan-tuan. Jadi nak beritahu dengan Kadir Jassin, penyokong tegar Tun Dr. Mahathir ni, bukan semua rakyat Malaysia bodoh dan terima bulat-bulat. Memohon pengampunan adalah hak Datuk Seri Najib. Memohon pengampunan juga adalah hak keluarga Datuk Seri Najib yang telah pun memfailkan petition untuk Datuk Seri Najib memperolehi pengampunan 10 hari selepas Datuk Seri Najib dijatuhkan hukuman. Begitu juga tuan-tuan, hak UMNO untuk mengutus surat, mengutus warkah merayu supaya Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong memberikan pengampunan penuh kepada Datuk Seri Najib. Itu hak UMNO. Siapa pun boleh tulis surat kepada Kebawah-Duli Tuanku. Kita bukan hantar petition, kita bukan hantar memorandum, mendesak dan sebagainya. Tidak, kita menghantar warkah merayu ihsan, merayu simpati Kebawah-Duli Tuanku supaya mempertimbangkan Datuk Seri Najib diberikan pengampunan. Sama juga Datuk Seri Anwar Ibrahim pun mengatakan bahawa itu hak UMNO. Dan sehingga hari ini disebabkan belum ada pengesahan nama Datuk Seri Najib masuk dalam lembaga pengampunan pada 28 hari bulan ni, jadi Datuk Seri Anwar kata belum lagi masanya untuk beliau komen. Ini kena faham, 28 hari bulan ini memang ada mesyuarat Lembaga Pengampunan Diraja. Memang Lembaga Pengampunan Diraja akan bermesyuarat. Meeting tersebut Datuk Seri Anwar akan terlibat. Meeting tersebut Peguam Negara akan terlibat. Meeting tersebut juga Datuk Seri Anwar selaku Menteri Wilayah mungkin akan menghantar seorang proksi untuk duduk di dalam Lembaga Pengampunan. Dan dalam meeting tersebut, tiga orang akan dilantik oleh Kebawah-Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong untuk duduk di dalam Lembaga Pengampunan. Persoalan dia, ramai yang berfikiran mungkin 28 itulah tarikh penentuan Datuk Seri Najib boleh bebas ataupun tidak ketika Lembaga Pengampunan bersidang. Sebenarnya tuan-tuan, kalau nak masuk Lembaga Pengampunan, dia ada prosedur-prosedur dia. Macam saya dah sebut sebelum ni, tapi ramai orang mungkin tak faham. Ada dua kaedah pengampunan ni. Kaedah pertama ialah melalui proses Lembaga Pengampunan. Kalau ikut SOP Lembaga Pengampunan, Datuk Seri Najib perlu melalui 1/3 daripada tempoh hukuman dia. Maknanya dia kena 12 tahun penjara, dia mesti sudah melalui 4 tahun baru boleh dipertimbangkan untuk mendapat pengampunan daripada Lembaga Pengampunan. Okey, ini pertama. Itu pun
ke bawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong tidak terikat untuk menerima atau bersetuju sepenuhnya dengan keputusan lembaga pengampunan. Dia mempunyai kuasa mutlak untuk mengampun Datuk Seri Najib. Okey. Kaedah yang kedua ni, kaedah kedua ialah pengampunan yang boleh diberikan oleh ke bawah Duli Tuanku di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, di mana ke bawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memberikan pengampunan penuh ataupun pengampunan saja, ataupun boleh mengurangkan hukuman, ataupun boleh menangguhkan hukuman ke atas mana-mana pihak pada bila-bila masa. Yang UMNO nak utus Warkah Merayu ni, tuan-tuan, dan UMNO telah pun membuat keputusan dalam mesyuarat MKT yang lepas bahawa selain daripada top 5 UMNO, iaitu Presiden UMNO, Timbalan Presiden UMNO, 3 orang naib Presiden UMNO, Setiausaha Agung UMNO dan Ketua Perangan UMNO juga adalah salah seorang daripada 7 orang yang akan menghadap ke bawah Duli Tuanku mempersembahkan rayuan daripada UMNO ini kepada ke bawah Duli Tuanku. Jadi sebenarnya, tuan-tuan, Datuk Seri Najib ni kalau diperkenan oleh ke bawah Duli Tuanku di bawah perkara 42 ni, besok pun boleh bebas, lusa pun boleh bebas. Sebelum anak dia bertunang 29 hari bulan 4 ni pun boleh bebas. Tak ada masalah. Ianya terletak 100% di bawah discretion, di bawah budi bicara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kalau melalui lembaga pengampunan, ada risiko. Apa risiko dia? Risiko dia disebabkan dia belum melalui 1/3 tempoh hukuman. Dia belum melalui 1/3 tempoh hukuman. Jadi, kalau dia belum melalui 1/3 tempoh hukuman ini, dia punya pardon ini boleh di-reject ataupun boleh ditolak atas alasan tidak cukup prosedur. Dan jika ditolak, tuan-tuan, jika ditolak, permohonan ini tidak boleh masuk pardon board dalam tempoh 3 tahun. Ini bahaya dia, tuan-tuan. Tidak boleh masuk dalam tempoh 3 tahun. Tetapi kelebihan dia, ke bawah Duli Tuanku pada bila-bila masa, tak kira lah cukup 3 tahun ke, 1 tahun ke, 8 bulan ke, 1 hari duduk dalam penjara ke, Tuanku boleh memberikan pengampunan pada bila-bila masa tanpa sebarang syarat, tanpa sebarang terikat dengan minimum hukuman yang perlu dilalui, tanpa apa-apa. Maknanya walaupun ikut, kalau masuk pardon board rejected, kena tunggu 3 tahun baru boleh mohon balik, tapi Tuanku bila-bila masa boleh menggunakan kuasanya di bawah perkara 42. Kalau UMNO simpati kepada Muhammad Najib, tidakkah ia bersimpati kepada semua rakyat jelata yang kena tanggung dan bayar balik lebih 50 bilion hutang 1MDB? Dia menyifatkan bahawa otak rakyat Malaysia yang 32.6 juta, sama macam otak dia yang merupakan penyokong tegar Tun Dr. Mahathir agaknya lah. Pertama sekali, kalau kita punya keahlian UMNO 3.4 juta tolak dengan 32.6 juta tu pun jawapan dia bukan 27. Jadi dia kena korek fakta dia. Kata tokoh wartawan kan, so betulkanlah dulu fakta ni. Yang kedua dia, mana datang 50 juta ni? Saya nak kena beritahu, ramai orang tak sedar bahawa isu 1MDB ni, bila isu ni berbangkit pada tahun 2013,
bila isu ni berbangkit pada tahun 2013. Pada ketika itu, 1MDB ada lebih kurang hampir 52 bilion ringgit. Aset dia ada lebih kurang 52 bilion. Berapa hutang dia? Hutang dia tuan-tuan, lebih kurang 42. Lebih spesifik, 41.9 bilion hutang, dan aset dia ada lebih kurang 51 lebih bilion. Jadi tuan-tuan, on paper, sekiranya 1MDB jual semua aset dia, masih ada surplus minimum 6 bilion ringgit. Modal yang ialah 1 juta ringgit, iaitu 1 juta ringgit ini dibayar kepada kerajaan negeri Terengganu kerana sebelum 1MDB ni ditukar nama, asalnya ialah Terengganu Investment Authority. Dia sebuah syarikat pelaburan di bawah kerajaan negeri Terengganu. Bila dia nak menerbitkan bond bernilai 5 bilion ringgit dengan mencagarkan hasil minyak bumi Terengganu, ke bawah Duli Tuanku Sultan Terengganu tak bersetuju, ke bawah Datuk Seri Ahmad Said, Menteri Besar Terengganu pun tak setuju, dan akhirnya kerajaan pusat mengambil alih. Terengganu Investment Authority tukar nama kepada 1MDB. Jadi cerita-cerita dongeng yang mengatakan bahawa 1MDB duit hilang 50 bilion, ini semua tak betul tuan-tuan. Tak betul. Kalau kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh kerajaan hari ini, jelas menunjukkan bahawa settlement yang dibuat oleh Goldman Sachs ni pun melebihi 16 bilion ringgit tuan-tuan. Kalau Goldman Sachs bayar lebih 16 bilion ringgit, jadi macam mana dia orang mengatakan bahawa hutang tu nilai dia 50 bilion. Untuk makluman tuan-tuan, ramai orang tak sedar bahawa penyelewengan yang dilakukan terhadap duit 1MDB ialah penyelewengan yang dilakukan oleh Jolo. Bukan penyelewengan yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Kalau kita tengok baru-baru ni di Kuwait, beberapa orang telah didakwa dan akhirnya yang dijatuhkan hukuman penjara di UAE, yang dijatuhkan hukuman penjara ialah Jolo dan rakan-rakan dia, rakan-rakan dia yang membantu Jolo untuk menyeleweng dana 1MDB. Hingga hari ini tidak ada sebarang bukti yang mengatakan Datuk Seri Najib telah menyeleweng duit 1MDB ni tuan-tuan. Yang pasti saudara ialah bila mana duit yang kononnya dikatakan datangnya daripada 1MDB, duit yang telah pun diinvest oleh 1MDB untuk program ataupun untuk projek cari gali minyak di Turkmenistan dan di Argentina, duit yang telah berjaya ditransfer within 20 pada Governor Bank Negara, iaitu Zeti Akhtar Aziz. Zeti Akhtar Aziz, di mana suaminya Taufik Aiman sama-sama belajar dengan Jolo dulu, Kalau tak kerana sogokan yang diberikan oleh Jolo 715 juta kepada Zeti melalui syarikat milik suami dan anaknya di Singapura, 715 juta tuan-tuan, bukan sikit. Sudah pasti Zeti, Perdana Menteri ketika itu, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, yang mengatakan bahawa Datuk Seri Najib minta supaya Zeti cek sama ada sumbangan duit daripada kerabat diraja Arab Saudi ini betul ke tak betul, duit ni ada unsur jenayah ke tidak, ada unsur rasuah salah guna kuasa ataupun tidak, datang daripada pembiayaan aktiviti keganasan ataupun tidak.
Dan akhirnya tuan-tuan, selepas dibuat pemeriksaan oleh ZT, akhirnya ZT telah mengeluarkan 3 pucuk surat memberikan kelulusan untuk duit ini dibawa masuk ke Malaysia. ZT sendiri mencadangkan supaya Datuk Seri Najib tidak memasukkan duit itu ke dalam akaun UMNO, sebaliknya masuk dalam akaun dia sendiri di M-Bank. ZT sendiri mencadangkan supaya duit ini dipecah-pecahkan, jangan masuk seleput 681 juta. Rupa-rupanya selepas kita kalah, setiap satu transaksi itu yang diracik-racik atas cadangan ZT, satu ketuduhan dikenakan ke atas Datuk Seri Najib. Itu pun kes 1MDB belum selesai tuan-tuan, belum selesai. Yang pasti bila DOJ membuat pendedahan, DOJ mengatakan bahawa duit 1MDB diseleweng, dan daripada penyelewengan ini 1.2 bilion US dollar telah diperolehi oleh Jolo. 715 juta telah diperolehi oleh ZT Akhtar Aziz. 85 juta diperolehi oleh Taufik Aiman. 75 juta US dollar diperolehi oleh Tim Lesner daripada Goldman Sachs. Begitu juga dengan Roger Ng juga tapi tuan-tuan, tak ada pun ditulis bahawa Datuk Seri Najib menikmati duit ini. Saudara, ini nak kena faham tuan-tuan.